saya Nur Zahidah binti Zakaria, memegang nombor matrik I20104390. Hari ini saya dan sahabat saya akan menerangkan sedikit tentang teori Imam Al-Ghazali. Yang pertama, saya akan terangkan biografi Imam Al-Ghazali. Nama sebenar beliau adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau telah dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan dengan 950 Masihi. Beliau juga berasal daripada bangsa Parsi. Setelah beliau meninggal dunia, beliau telah diberikan gelaran The Greatest Muslim, di mana ia melambangkan penghormatan yang tinggi ke atas beliau kerana sumbangannya di dalam bidang keilmuan dan juga pemikiran Islam. Imam Al-Ghazali juga merupakan seorang tokoh ilmuwan Islam yang terkenal bukan sahaja dalam kalangan umat Islam tetapi juga dalam kalangan bukan umat Islam. Beliau juga mempunyai beberapa ilmu pengetahuan yang khusus dalam bidang falsafah, usul fiqh, ilmu kalam, tasawuf, kemasyarakatan, pendidikan akhlak dan juga politik. Seterusnya, sumbangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sumbangan beliau di dalam bidang falsafah, di mana Imam Al-Ghazali telah membahagikan golongan yang membahaskan falsafah kepada 3 golongan, iaitu golongan etis, golongan natural dan juga golongan teologi, di mana golongan etis ini merupakan golongan yang mengingkari wujudnya pencipta yang mentadbir seluruh alam ini. Manakala golongan natural pula merupakan golongan ilmuwan yang banyak membuat kajian berkaitan dengan tabiat kejadian dan anatomi manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Bagi golongan teologi pula, mereka ini merupakan ahli yang membincangkan dan membahaskan soal-soal ketuhanan yang bersumberkan akal seperti Plato, Aristotle dan juga Socrates. Yang kedua, sumbangan Imam Al-Ghazali di dalam mengklasifikasi ilmu falsafah, di mana Imam Al-Ghazali merupakan individu pertama yang mengklasifikasikan semula ilmu falsafah kepada 6 bahagian, iaitu dalam bidang matematik, mantik, fizik, ketuhanan, siasah dan juga akhlak. Yang pertama, dalam bahagian matematik, ia berkaitan dengan ilmu hisab dan juga kejuruteraan. Ilmu ini tidak sama sekali berkaitan dengan perbahasan maupun daripada pandangan sudut agama. Yang kedua, mantik, di mana mantik ini lebih berkait dengan logik akal dan bagaimana akal menjadi ejen penyusun hujah yang dikemukakan. Serta ilmu fizik pula berkaitan dengan kajian alam, langit, bintang, air, udara dan alam seluruhnya. Yang ketiga, ilmu ketuhanan, di mana Imam Al-Ghazali telah mengkaji daripada aspek ketuhanan dan perspektif akal, di mana ilmu ketuhanan ini didasari oleh perbincangan mantik dan juga logik. Ilmu ini juga menurut Imam Al-Ghazali tersimpang daripada falsafah ketuhanan yang sebenar. Yang keempat, daripada ilmu siasah, di mana perkara yang berkaitan siasat ini lebih kepada unsur-unsur keduniaan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupan seharian mereka dengan lebih baik. Dan yang terakhir, akhlak ini lebih berkait dengan bagaimana cara seseorang itu menjalani kehidupan seharian mereka dengan sikap peribadi yang mulia. Sumbangan yang ketiga pula ialah menyelamatkan akidah umat Islam, di mana Imam Al-Ghazali telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu falsafah Islam bagi menyelamatkan akidah umat Islam daripada terus dilantak oleh fahaman falsafah ketuhanan Yunani yang sama sekali tidak bertauhidkan dengan agama yang suci, iaitu agama Islam. Imam Al-Ghazali juga telah berjaya mempertahankan kemurnian Islam sekaligus telah mengelakkan amalan mengagungkan falsafah Yunani tanpa menyedari ia bertentangan dengan akidah Islam. Teori yang seterusnya ialah pendidikan dan karya.
Antara pendekatan yang berkesan oleh Imam Al-Ghazali dalam bidang pendidikan ialah penulisan karya, di mana Imam Al-Ghazali telah berjaya menulis sebanyak 300 buah buku yang merangkumi pelbagai ilmu pengetahuan. Walaupun begitu, sebahagian daripada hasil tulisannya telah hangus dibakar oleh tentera Mongol yang telah menyerang kota Baghdad. Antara kitab-kitab yang musnah ketika itu ialah 40 jilid tafsir, Sirul Al-Amai iaitu rahsia antara dua dunia, dan Al-Madunawa bihi ala al-ghairiha iaitu ilmu yang harus disembunyikan daripada orang-orang yang bukan ahlinya. Selanjutnya 84 buah buku tulisan yang berjaya diselamatkan adalah Al-Munkis min Al-Dalal iaitu penyelamat kesesatan. Yang kedua, Tahaful Al-Falsafah yang bermaksud penghancuran falsafah. Yang ketiga, Mizanul Amal iaitu timbangan amal. Yang keempat, Ihya Ulumuddin bermaksud penghidupan pengetahuan. Yang kelima, Mahkum Nazar iaitu mengenai ilmu logik. Dan yang keenam, Miyarul Ilmu. Dan yang ketujuh, Maqsadil Falsafah. Di samping itu, terdapat juga pendekatan pendidikan dalam teori Imam Al-Ghazali. Pengaruh pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali ini lebih menekankan kepada al-taqarrub ilallah yang membawa maksud pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pendekatan pendidikan ini lebih bersifat multidisiplin daripada pelbagai ilmu, ataupun kita boleh faham daripada segi intelektual dan juga spiritual. Imam Al-Ghazali juga telah lahir sebagai peletak dasar iaitu perkahwinan multi aspek disiplin seperti kalam, tasawuf, falsafah dan juga fiqah. Sebelum beliau melalui kehidupan yang krisis intelektual dan spiritual dalam perjalanannya, beliau telah menjejakkan langkah dalam pengajaran sufistik yang lebih menekankan kepada aspek akhlakul karimah. Selain itu, kaedah pendidikan. Yang pertama, kaedah khusus dalam pendidikan agama. Menurut Imam Al-Ghazali, melalui teknik hafalan, pemahaman dan disambung dengan keyakinan dan juga pembenaran sangat penting di dalam kaedah pendidikan. Selain itu, ia juga perlu dikuatkan lagi dengan dalil-dalil dan juga keterangan yang lebih bertunjangkan kepada penguatan akidah tersebut. Yang kedua, kaedah khusus dalam pendidikan akhlak, di mana pendidikan mestilah lebih berarah kepada pembentukan akhlak yang mulia dan boleh membuatkan kaedah praktis serta kaedah khusus yang dapat membentuk akhlak mulia. Imam Al-Ghazali juga pernah berkata untuk mengadakan perubahan akhlak tercela adalah dengan sebaliknya. Konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, manusia dapat memperolehi darjat ataupun kedudukan yang paling istimewa dan terhormat di antara makhluk di permukaan bumi dan di langit. Hal ini kerana adalah disebabkan pengajaran dan pendidikan serta ilmu dan amal. Untuk tujuan pendidikan pula, menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan di dalam proses haruslah lebih berarahkan kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaan insan. Yang kedua, Imam Al-Ghazali juga telah mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan hidup, iaitu bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sistem pendidikan Imam Al-Ghazali juga lebih sejajar dengan pemikiran falsafahnya, iaitu yang lebih berarahkan kepada tujuan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazlin binti Cik Omar yang memegang nombor I2010470. Okey, hari ini saya akan membentangkan tugasan partner kami, iaitu teori Imam Al-Ghazali. Okay. Adat pendidik terhadap yang dididik menurut Imam Al-Ghazali iaitu adat guru kepada murid. Yang pertama adalah belas kasihan kepada murid dan memperlakukannya sebagaimana anak muridnya seperti orang tua yang menyayangi anaknya sendiri. Iaitu guru ni hendaklah melayang murid tu seperti anaknya sendiri. Yang kedua adalah mengikuti teladan Rasulullah SAW, iaitu tidak meminta upah. Yang mana seafternya kita sebagai guru
tidak meminta untuk diupah oleh anak murid. Yang ketiga, tidak meninggalkan nasihat seperti melarang anak didiknya melompat pada sesuatu ilmu baru sebelum menguasai ilmu yang sebelumnya dengan jelas. Iaitu guru, sebagai guru tidak perlu menghalang, yang mana apabila seorang murid tu hendak belajar sesuatu yang baru, untuk mereka mengetahui sedikit, apabila mereka mengetahui dengan lebih jelas. Yang keempat adalah menasihati murid dan mencegahnya dari akhlak tercela tidak secara terang-terangan dan menyindirnya. Itu sebagai guru perlulah mengambil langkah yang mana memberi nasihat kepada murid sekiranya mereka melakukan benda-benda yang tidak elok, dan kita sebagai guru tidak perlu hendaklah jauhi daripada menyindir mereka di hadapan seperti kawan-kawan mereka. Okey. Adat yang dididik terhadap pendidik, yang bermaksud iaitu adat kanak-kanak terhadap guru. Yang pertama adalah murid harus memuliakan pendidik dan bersikap rendah hati atau tidak takabur. Yang bermaksud murid haruslah menghormati guru dan bersikap rendah hati apabila guru memberitahu sesuatu, dan tidak takabur, iaitu tidak sombong dengan guru. Yang kedua adalah murid harus saling menyayangi dan menolong serta berkasih sayang sesamanya, iaitu sebagai murid kita hendaklah menolong, saling membantu dengan guru kita, yang mana mereka memerlukan bantuan kita hulurkan, menolong serta berkasih sayang. Serta berkasih sayang ni kita saling membantu dan berkasih sayang. Yang ketiga adalah murid harus menjauhi diri dari mempelajari berbagai masalah yang menimbulkan kecauan dalam fikiran. Itu murid tidak seharusnya mempelajari berbagai masalah kerana takut fikiran mereka tidak capai lagi. Haruslah menjauhi dengan mempelajari berbagai masalah kerana takut berlakunya kecauan di fikiran, tidak dapat sesuatu itu dengan jelas dan tidak memahami. Haruslah mengelakkan. Yang ketiga adalah murid harus mempelajari tidak satu hanya jenis ilmu yang bermanfaat, melainkan ia harus mempelajari berbagai ilmu lainnya dan berupaya sungguh-sungguh pelajari sehingga tujuan dari setiap ilmu tersebut tercapai. Itu bermaksud murid ini kalau sebolehnya, kalau dia fikirannya boleh untuk pelajari berbagai ilmu, haruslah mempelajari berbagai ilmu dengan bersungguh-sungguh sehingga tujuan ilmu yang hendak dicapainya. Kalau tidak boleh belajar berbagai ilmu, harusnya mengelaknya supaya tidak berlaku gangguan fikiran ke. Yang keempat adalah mendahului kesucian jiwa dari keburukan akhlak, yang mana kita haruslah mendahului kesucian kita, yang mana jiwa kita haruslah suci daripada perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang tidak elok, dan kita harus mengelakkan daripada keburukan akhlak, daripada melakukan keburukan akhlak kita. Okey, slide yang ke-11 dapat kita lihat pendidikan awal kanak-kanak melalui pendekatan Imam Al-Ghazali ini. Menurut kitab Ihya Ulumuddin, anak ialah tanggungjawab ibu bapa. Jiwa mereka adalah suci seperti mutiara, sangat bernilai murni dan bebas dari sebarang kerosakan dan juga bentuk. Oleh itu, mereka akan menerima dan mengikut apa sahaja yang diberikan kepada mereka. Okey, yang bermaksud ini, kanak-kanak ini dilahirkan seperti kain putih, dan yang mencorakkan mereka adalah ibu bapa mereka sendiri. Sama ada mereka menjadi seorang yang lahir ni menjadi seorang yang akhlak yang mulia ke, menjadi seorang akhlak yang tak elok ke, itu adalah peranan ibu bapa yang utama.
Sekiranya kanak-kanak dibesarkan dalam tingkah laku yang baik, mereka akan besar dalam persekitaran yang baik dan menjadi manusia yang baik. Maka ibu bapa, guru, penjaga dan orang lain yang terlibat akan mendapat ganjaran Allah. Sesiapa yang membentuk seorang kanak-kanak menjadi akhlak yang baik, yang bermaksudnya kita akan mendapat pahala. Sebaliknya, kanak-kanak didedahkan kepada tingkah laku buruk dan mengenepikan pendidikan, maka kanak-kanak akan besar dan dengan tidak baik, dan kedua ibu bapa dan orang yang bertanggungjawab akan menanggung dosa mereka. Yang mana apabila seorang kanak-kanak itu lahir, apabila mereka besar melakukan akhlak yang buruk, ibu bapa mereka lah yang akan menanggung dosa mereka dan orang sekelilingnya. Okey. Adat makan dapat membentuk akhlak. Okey, sebagaimana kita ibu bapa hendaklah berperanan dalam menentukan makanan untuk anak-anak. Sebagaimana makanan adalah penyumbang kepada pembentukan akhlak juga. Hendaklah mengambil makanan-makanan yang bagus, berkhasiat dan makanan yang semestinya halal. Okey, yang pertama adalah ambil makanan dengan tangan menurut pendidikan Imam Al-Ghazali kepada kanak-kanak adat makan. Yang pertama adalah ambil makanan dengan tangan kanan sahaja. Yang mana sebagaimana kita sebagai umat Islam mengetahui, yang mana kita makan hendaklah menggunakan tangan kanan. Hendaklah mengelakkan daripada menggunakan tangan kiri. Yang kedua adalah baca bismillah sebelum makan. Yang mana kita hendaklah mengajar kepada anak-anak sebelum makan sekurang-kurangnya tidak lupa untuk membaca bismillah. Kalau jika mereka lupa untuk membaca doa makan. Yang ketiga adalah ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Yang mana haruslah mengajar kanak-kanak makanan yang terdekat dengan kita, iaitu jangan untuk mengelakkan kita daripada makan yang berlebihan, macam mengambil lauk yang berlebihan. Itulah sunnah. Jangan berebut mengambil makanan sebelum orang lain. Itu kita haruslah menghormati, kanak-kanak haruslah menghormati sebelum makan. Kita hendaklah menjaga adat kita, jangan berebut. Yang mana kalau jika ada orang tua, hendaklah mendahulukan orang tua untuk mengambil makanan dahulu sebelum kanak-kanak kita. Yang kelima adalah jangan gopoh ketika makan. Sebagaimana kita seabdanya, kita hendaklah makan dengan berhati-hati dan juga makan dengan perlahan dan tidak perlu gopoh untuk makan. Sebab kita hendaklah mengajar kanak-kanak jika makan gopoh ketika makan, iaitu yang diamalkan oleh syaitan. Hendaklah makan dengan perlahan-lahan, berhati-hati, mengunyah dengan perlahan-lahan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah kunyah makanan dengan perlahan dan hati-hati sebelum menelan. Makanan haruslah mengunyah dengan perlahan-lahan dan tidak perlu gopoh dengan menelan dengan banyak. Yang ketujuh, jangan kotorkan tangan dan pakaian dengan makanan. Itu kita haruslah makan dengan sebersihnya, secermatnya dan tidak mengotorkan makanan kita dengan kepada pakaian kita. Itu makan dengan sopan, santun, berhati-hati. Yang ke-8, jaga mata agar tidak melilau melihat makanan atau wajah orang lain yang sedang makan. Okey, yang mana itu adat makan. Mata hendaklah menyepukan kepada makanan yang kita sahaja, tidak berpaling kepada orang yang tengah makan. Itu adat yang tidak elok. Yang ke-9, biasakan makan makanan tanpa ada lauk pada waktu tertentu supaya tidak terlalu mengharap mendapat lauk yang kelebihan. Setiap kali waktu makanan, yang mana yang bermaksud seelok-eloknya kita mengajar kepada kanak-kanak makan makanan
biasakan mereka dengan makan tanpa lauk ataupun hanya seketul lauk untuk mendidik mereka supaya jika mereka dalam keadaan yang darurat tidak ada makanan, mereka dah biasa dengan makan makanan yang tanpa lauk. Dan juga untuk mengelakkan mereka daripada bersikap tamak. Yang ke 10, ibu bapa mestilah mengingat kepada anak-anak yang makan dengan banyak merupakan kelakuan yang sangat buruk, yang mana kita hendaklah beritahu mereka kepada kanak-kanak makan kalau kenyang berhenti, dah cukup. Jangan terlalu tamak untuk mengambil makanan yang lain. Ibu bapa ni harus berperanan menasihati anak mereka dengan makan dengan banyak ni mengikut amalan syaitan. Kita sebagai Muslim hendaklah makan jika lapar dan berhenti ketika sudah kenyang. Yang terakhir adalah jangan memasukkan makanan ke dalam mulut dengan gopoh. Itu makan dengan berhati-hati. Okey. Nasihat Imam Al-Ghazali kepada ibu bapa. Ini adalah nasihat Imam Ghazali kepada ibu bapa terhadap kanak-kanak. Beliau menasihati ibu bapa agar menghantar anak-anak ke sekolah bagi mempelajari cara bacaan Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW dan mendengar kisah-kisah hidup para sahabat agar kanak-kanak dapat mencontohinya. Bermaksud yang mana kita sebagai ibu bapa perlu sangat untuk menghantar anak untuk pelajari untuk mereka mengetahui cara bacaan Al-Quran, mereka mengetahui hadis Rasulullah dan mereka suka untuk mendengar kisah-kisah para sahabat serta mereka akan menjadi contohnya untuk mengelakkan mereka daripada menjadi tingkah laku yang buruk, iaitu yang bagaimana akhlak yang buruk, akhlak yang tidak dapat menjadi contoh kepada mereka. Yang kedua adalah kanak-kanak perlu dihalang daripada mendengar cerita-cerita berunsur lucah kerana ia boleh merasakkan akhlak mereka. Yang mana sebagai ibu bapa hendaklah berperanan dalam memantau anak-anak mereka apabila mereka menonton televisyen, mereka menonton apa, mereka tengok apa di dalam televisyen, di dalam telefon. Hendaklah memantau mereka kerana unsur ini akan merosakkan akhlak mereka. Yang ketiga, beliau menekankan pemberian ganjaran kepada kanak-kanak. Menurut beliau, kanak-kanak yang berlakuan yang baik perlu diberi ganjaran dan pujian untuk menggembirakan mereka. Sebaliknya, jika mereka melakukan kesilapan tanpa sengaja, ibu bapa perlulah membuat pura-pura tidak perasan kesilapan tersebut dan tidak memalukan mereka dengan menceritakan kesalahan mereka di depan khayalat orang ramai atau yang mana ibu bapa apabila contohnya anak mereka dapat markah yang tinggi di sekolah, dapat kecermelangan, mereka hendaklah diberi ganjaran seperti contohnya memberi hadiah kepada mereka untuk membangkitkan semangat lagi mereka untuk belajar. Dan apabila anak itu melakukan kesilapan, haruslah ibu bapa ni mengelak daripada memberitahu orang lain supaya mereka tidak malu dan mereka akan menghargai kita. Yang keempat adalah kanak-kanak tidak digalakkan tidur pada waktu siang kerana akan membentuk sikap malas dalam diri, tapi jangan pula menghalang mereka daripada untuk tidur pada waktu malam, iaitu menurut nasihat Imam Ghazali, kita sebagai ibu bapa tidak menggalakkan anak kita untuk tidur siang hari kerana ia akan dapat membentukkan anak-anak kita ni menjadi malas dan tidak bermaya. Sebagai contohnya, terutamanya pada waktu asar, sebaiknya mengelakkan daripada anak tidur petang
kerana ia boleh melemahkan tubuh pada anak mereka dan menjadi lebih lagi bersikap malas. Tapi kalau pada waktu malam mereka hendak tidur, ibu bapa tidak perlu menghalanginya. Yang kelima, penuhkan masa lapan dengan anak-anak. Yang mana bapa hendaklah sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak, sentiasa mencari waktu untuk bersama anak-anak supaya anak-anak akan merasa lebih dihargai. Mereka akan menjadi lebih rasa dihargai dan mereka mereka rasa diri mereka dikasihi dan ada pendengar yang mendengar untuk mereka bertahu satu masalah atau cerita. Yang keenam, kanak-kanak perlu diajar dengan sifat merendah diri. Okey, sebagai ibu bapa hendaklah terapkan diri anak-anak mereka dengan sifat merendah diri. Yang mana jika jumpa dengan orang yang lebih tua, orang yang susah, hendaklah merendah diri dan tidak berlagak dan tidak bersombong. Yang ke-7, jangan mengajak anak-anak dengan menipu. Kita sebagai ibu bapa haruslah menjadi contoh yang baik di hadapan anak-anak. Sekiranya kita menipu, sekiranya kita menipu, automatik anak-anak kita akan menjadi penipu. Oleh itu, bapa hendaklah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Yang ke-8, ibu bapa perlu menjelaskan tentang keburukan mencuri dan larang mereka dari makan makanan yang haram. Sebagai ibu bapa, di peringkat awal kanak-kanak lagi, bapa perlu memberitahu kepada mereka tentang keburukan mencuri. Jika mereka mencuri, apa yang mereka dapat. Mencuri itu adalah perkara yang tidak elok, perkara akhlak yang buruk, akhlak yang dapat Allah murka. Okey, beritahu mereka dan jelaskan mereka tentang apa yang akan berlaku sekiranya mereka membuat mencuri. Larang mereka daripada makanan haram. Larang mereka daripada makanan, kerana makanan haram ini akan membentuk diri mereka dengan perkara-perkara mereka akan menjadi akhlak yang tidak elok. Yang ke-9 adalah kanak-kanak perlu dididik dengan sentiasa sederhana dan dalam perlakuan. Yang mana kita haruslah mendidik anak dalam kehidupan yang sederhana dan kelakuan yang sederhana sahaja. Itu menurut nasihat Imam Ghazali. Okey, kata-kata mutiara Imam Al-Ghazali ini adalah: mencari ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulangi pengetahuan adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Yang mana kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa mencari ilmu. Walau kita sama ada kita ni tua, sama ada kita muda, hendaklah mencari ilmu sepanjang hidup kita di dunia dan di akhirat. Apabila kita menyampaikan ilmu, dia menjadikan sesuatu ibadah bagi kita. Untuk menyampaikan ilmu yang berfaat kepada orang lain adalah sebaik-baiknya. Mengulangi pengetahuan adalah zikir. Yang mana ilmu ini akan menjadi sangat manfaat kepada kita. Okay, kita teruskan slide yang ke-15. Pemikiran Imam Al-Ghazali ini. Al-Ghazali disifatkan sebagai seorang ensiklopedia pada zamannya kerana pengetahuannya meliputi berbagai-bagai keilmuan dan keahlian dalam bidang-bidang tersebut, seperti ilmu usul, fiqh, tauhid, falsafah, pendidikan dan tasawuf. Menurut kitabnya, menyatakan bahawa unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia ini daripada hati, roh, akal dan nafsu. Beliau banyak mengkaji tentang jiwa manusia. Kajian tentang kebiasaan dan pembentukannya. Kajian tentang kemahuan dan kepelbagaiannya. Kajian tentang pengamatan dan kekuatannya. Kajian tentang ingatan dan cara mengekalkannya, dan kajian khayal dan fungsi-fungsinya. Pendapat dan buah fikiran serta hasil karyanya mendapat perhatian sangat mengagumkan daripada pelbagai pihak. Di slide yang ke-17, kita dapat melihat sumbangan yang lain yang disumbangkan oleh Imam Al-Ghazali, ilmuwan pendidikan.
Menurut Imam Al-Ghazali, dalam bidang pendidikan, ibu bapa harus memandu anak-anak mereka ke arah suatu matlamat tertentu, bukan membiarkan anak-anak memilih sendiri bidang yang disukainya. Seandainya kanak-kanak memilih sendiri bidang yang digemari, berkemungkinan akan berlaku pemilihan tidak tepat dan membawa kepada perkara yang negatif dan buruk. Okey, kita tahu kanak-kanak berfikiran singkat dan seeloknya ibu bapa ialah ibu bapa harusnya menentukan di mana matlamat anak-anak mereka untuk anak-anak mereka berjaya. Yang kedua adalah pelajar hendaklah membersihkan diri dan jiwa daripada akhlak dan budi pekerti yang buruk atau sifat tercela. Mengurangkan hubungan dengan kesibukan dunia, tidak boleh bermegah dengan pengetahuan yang ada, dan dilarang membuat tipu helah kepada guru. Menurut beliau, matlamat pengajian adalah untuk mendapatkan kesempurnaan jiwa dan bertujuan memperbaiki diri dengan sifat dan akhlak yang terpuji. Yang mana kita belajar untuk kita sebagai murid hendaklah sentiasa menghormati guru dan memuliakan guru. Dan tujuan kita belajar adalah untuk mendapatkan kesempurnaan akhlak kita. Jika kita belajar, kita dapat mengetahui yang mana akhlak buruk, yang mana akhlak baik, yang disebutkan oleh guru-guru kita. Kita sebagai murid hendaklah sentiasa mempunyai akhlak yang baik dan berbudi pekerti, dan mengelakkan daripada membuat perkara-perkara yang akhlak yang buruk yang akan boleh merosakkan akhlak, yang merosakkan diri kita sendiri. Okey, hasil karya menurut Imam Al-Ghazali, ilmu agama dan akidah. Yang pertama adalah Kitab Al-Iqtisad fi I'tiqad bidang ilmu Tauhid Al-Kalam, iaitu pembicaraan tentang zat, sifat dan perbuatan Allah SWT dan kupasan tentang penentuan kenabian. Yang kedua adalah Kitab Ihya Ulul Al-Din, membicarakan 4 tajuk, iaitu Al-Ibadah, Al-Adab, Al-Muqallikat dan Al-Mujiyat. Bagi ilmu tasawuf adalah Kitab Ihya Ulul Al-Din, menerangkan 3 asas bagi pendidikan, iaitu ilmu penjenisan ilmu serta asas kurikulam dan disiplin guru dan murid. Kitab Al-Arba fi Usul Al-Din, asal usul ilmu, amalan-amalan zahir, perbersihan hati daripada akhlak buruk dan galakkan supaya berakhlak baik. Iaitu yang ketiga adalah ilmu falsafah dan logik. Kitab Maqasid Al-Falsafiyah, itu sebagai pendahuluan dan kepada kitab yang terkenal Tauhid Al-Falsafah dengan membentangkan pelbagai pendapat ahli falsafah. Kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Sepanyol, French, Hebrew dan tersebar dengan meluas. Okey, kesimpulan yang terakhir adalah Imam Al-Ghazali telah memberi banyak sumbangan dalam bidang pendidikan. Seseorang mestilah dididik dengan akhlak dan sifat yang terpuji untuk melahirkan insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dan dengan ini juga dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT, bukan sahaja menimba ilmu dunia. Okey, tokoh Imam Al-Ghazali sepatutnya menjadi inspirasi dan rujukan kepada semua masyarakat dalam membentuk anak-anak mereka semasa kecil sehinggalah anak mereka dewasa dan tua.